Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita jumpa di Garasi TV untuk siaran malam 9 malam hari ini 16 hari bulan Februari 2021. 16 ke 15 ni ya? 16 ya, 16. Tak ingat hari lah tuan-tuan. 16 Februari 2021. Saya ucap terima kasih pada mereka petang tadi. 500 lebih orang yang sesi petang tadi, alhamdulillah, untuk hari Selasa. Kami kembali pada minggu yang minggu yang ketiga bulan Februari. Ini adalah bulan yang ke-8 Garasi bersiaran. Syukur alhamdulillah kita jumpa hari ini hari Selasa. Petang tadi juga lebih kurang ada 40 log petang tadi. 60 log. Lebih kurang 50 log barang Garasi kerana saya lelong tadi banyak barang combo RM70, RM70, jaket 2 helai 100. Tapi saya buka jaket hanya untuk 12 log je. Sebab itu belanja pasal tak mungkin lah akan jual jaket 200 di petang ni. Saya belanja tadi petang, dah terlajak belanja. Saya akhirlah naikkanlah 12 sebab kita ada guni jaket lebih kurang dalam 200 helai. So 12 set, 13 set dalam 26 helai. Tadi saya belanja below market price lah. Sebab item ni adalah item RM80 selai. Jadi saya naikkan petang tadi belanja. Termasuk ada yang bernasib baik dapat Edwin, satu Edwin cantik tu, dan salah 2-3 orang dapat gap petang tadi. Tanyalah pada mereka yang lock kebetulannya. Dia lock 18, kadang-kadang terdapat gap. Dia lock 20 ada gap. Ada yang dapat Uniqlo di bawah kategori jaket. Terima kasih saudara habiskan 11 baki joy buyer untuk baju baseball dan ada t-shirt collar dan juga lebih kurang dalam 12 set. Saya lelong murah je petang tadi untuk barang yang joy buyer tak ambil untuk tie-dye. Untuk sesi malam ni saya akan naik item. Seluar banyak item termasuk selai item biru Made USA device saiz 30. Itu barang paling dicari lah, meletup lah siapa yang dapat lock saiz 30 lah ni, selai device Made USA condition biru. Tak dipakai, bukan tak dipakai, kaki belum potong, panjang length semua cantik, length original. Yang lain saya naik barang-barang belanja kepala je, lebih kurang dalam 20 helai jack standby. Lepas tu kita akan pergi kepada jeans yang lain. Tapi jaket ada sikit lagi malam ni saya akan naik di bawah item. Kalau saya rajin kan, saya belanja je jaket tu walaupun item below harga price. Sebab dia pure gundi yang buka tu belum tarik dan belum tengok lagi ni. Kita ambil yang atas-atas dulu apa yang ada. Kita keluarkan malam ni. Tapi dah hantar untuk kering kan. Kalau sempat juga saya akan naikkan combo seluar kalau sempat. Sebab saya ada selalunya malam saya kurang stamina. Banyak juga tu cargo pen army Niger Carbon yang saudara boleh lock. Kalau sempat saya naikkan malam ni. Tapi topi mesti saya naikkan sebab topi dah terkambu lama. Siapa biasa main 400 saya tahulah, main judi 400. Dia panggil kambu, tersimpan. Saya akan naikkan topi malam ni. Walaupun saya tak pandai jual topi, tapi dia orang pasang kamera yang kedua. So kamera yang kedua bila saya angkat, saya dah dapat tengok daripada dekat. Sebab saya bukan ahli topi-topian tuan-tuan. Saya bab topi ni bukan tak pandai, tapi selenga kata orang. Tapi yalah, kita jual juga, saudara pilih. Jadi pun saya bukanlah jual topi-topi item yang mahal. Saya naik malam ni yang 380 dan 200. Itu malam ni saya belanja. Tapi topi-topi yang combo dia disusun oleh pakar topi. Combo dia jack susun, Amy pun susun. Jadi jangan risau sebab mereka lama ni dalam main jual topi ni. Saya cuma akan naik untuk saudara lock je. Kita dah ada berapa view sekarang ni? 337. Share tu. Kita perlu lebih sikit view sebelum kita mula sesi editorial. Saya juga akan belanja siapa yang nak merasa baju Ami ni. Baju Ami ni datang daripada Guni Ami. Tapi dia ada sikit rosak, saya pergi repair. Tapi condition cantik, sikit rosak je. Saya pergi repair sebab saya tak nak. Macam ni tuan-tuan. Dulu kalau ada koyak sikit je, kita jual dan kita declare. Sekarang saya mula faham kata sebahagian daripada tuan-tuan susah nak mendapat tukang jahit yang mahir. Jadi kita hantar kepada tukang jahit untuk repairkan. Supaya bila saudara dapat boleh sarung je. Kalau tidak, setengah orang kan dia dapat, dia kata nak pergi tukang jahit pula. Jadi kita repair benda-benda yang kita rasa condition masih cantik. Macam saudara tengok ni. Ini susah dicari ni. Ini bukan mainan kaleng-kaleng ni. Berapa lama dah saya main barang Ami ni baru tengok poncho ataupun parka design digital tu. Ada 1-2 helai lagi barang Jerman yang boleh saudara ambil, dan ada itu yang baju camo tu adalah USA.
jaket tu. So kita akan naik dan harga biasa-biasa sebab ini adalah barang yang kita hantar untuk repair. Bagi saudara yang masih lagi nak malam ni barang-barang coverall, pun barang yang aku tak reti tu tuan-tuan. Tapi yang mana mekanik, yang mana kerja-kerja tukang rumah, yang mana kerja plumbing, kalau saudara nak, saya lepas tak banyak malam ni tinggal. Tadi siang dah ramai orang tapau. Cuma ada satu yang saya kagum adalah herringbone saiz 48 tu. Kalau ada malam ni anak-anak tiri yang nak makan herringbone, pasal itu herringbone tuan-tuan. Saya dalam main jeans ni, barang yang paling susah saya nak dan paling susah nak dapat adalah herringbone. Sebab herringbone ni susah nak jumpa. Dan herringbone sekarang pun yang keluar balik banyak hanyalah jenama Pero yang keluar balik. Dan Pero bila keluar herringbone, dia punya league terus naik tinggi. Walaupun Pero adalah second division dalam jeans Japan, tapi bila dia keluarkan herringbone, harga dia memang 1000 ke 1300. Herringbone, dia buat balik herringbone design World War II. Saya hunting juga lah kata nak dapat. Tapi akhirnya saiz saya susah dapat. Jadi ada saiz 32 yang paling dekat untuk saya dapat. Bila saya tak dapat ambil barang tu kerana saya pakai 34 adalah saiz herringbone. Berapa tu dah lepas 400 lebih dah? Okey, 547 saya akan mula dengan saudara mengenai ini benda yang dah tahu dah. PKP disambung di Selangor, Kuala Lumpur, Penang dan juga Johor sehingga 3 hari bulan Mac. Keputusan yang bijak. Walaupun kawan-kawan saya dalam grup WhatsApp veteran ni ramai yang komplain dan tak berpuas hati dengan PKP ini dilanjutkan, terutama mereka yang berada di Klang Valley yang tak dapat keluar daripada Lembah Kelang untuk pulang ke kampung halaman. Tapi saya tala je dalam grup tu, kalau tak gembira je, saya kata dah tua-tua jual je lah rumah, balik duduk kampung. Apa hal pula nak bising-bising tak boleh balik sedangkan wabak. Orang-orang veteran ni pun kadang-kadang ada sengal je. Jadi saya kata jual je lah rumah, balik duduk. Suka balik Kelantan, suka balik Kedah, suka balik Perlis, jual. Rumah awak dah nilai juta-juta dah tu, jual balik, buat rumah. Daripada awak rasa membebel kerana nak hidup glamour di Kuala Lumpur sebagai warga emas, lepas tu membebel awak tak boleh balik kampung kerana PKP. Jadi kita tahu bahawa Lembah Kelang kini adalah menjadi sel utama penyebar. Dan banyak kan saya boleh bagi tahu kata 20-30% orang yang sihat berada di luar kemungkinan apabila diswab anda adalah positif COVID-19. Tetapi oleh kerana antibody anda kuat, anda menjadi golongan yang dipanggil wabak tak bergejala, positif tak bergejala, jadi tak dapat detect. Jadi apabila saudara balik kampung, saudara sebarkan kepada orang-orang tua-tua di pedalaman, dan ini akan menyebabkan negeri yang dulunya, saya nak cerita saudara ni, Kelantan ni, Kedah satu masa selepas kluster apa tu? Yang kedai nasi kandar tu. Siva Gangga. Selamat. Tetapi apabila dibuka untuk cuti 25 bulan untuk Christmas, Disember tu, dan cuti tahun baru 2 minggu betul-betul kita cuti 3 hari tu, orang-orang daripada Lembah Kelang yang balik kampung ni lah yang akhirnya menyebabkan kawasan-kawasan ni menjadi zon merah. Itu antara perkara yang saya bersetuju bahawa PKP dikekalkan di Lembah Kelang, dan juga 2 negeri industri yang mempunyai banyak pekerja asing, iaitu di Pahang, di Johor dan juga di Pulau Pinang. Kerana pekerja asing pun boleh bergejala, ya, kalau dibuka mereka juga akan bergerak untuk bertemu rakan-rakan mereka di luar daripada negeri industri ni. Jadi alhamdulillah kerajaan membuat keputusan yang tepat dengan mengekalkan Kuala Lumpur, Selangor, Penang dan Johor, negeri yang dianggap sebagai negeri industri. Satu adalah bagi mengelakkan wabak ataupun kluster yang berada di 3 kawasan, iaitu penghilangan pembuatan dan pembinaan daripada keluar dan kemudiannya menjadikan negeri-negeri yang hijau daripada jangkitan menjadi zon merah untuk COVID-19. Jadi tahniah kepada Kementerian Kesihatan Malaysia kerana berjaya, walaupun tidak seluruhnya, kerana Kementerian Kesihatan masih lagi berpegang pada prinsip kalaulah kita inginkan kita kembali kepada R0 ataupun jangkitan di bawah 0.4, kita harus membuat PKP penuh sebulan. Tetapi bagi mereka yang pro-ekonomis, terutama mereka yang tak tahan desakan daripada persatuan-persatuan yang mewakili chambers ataupun aktiviti perniagaan ni, jadi kerajaan bertolak ansur dengan membenarkan aktiviti pembuatan, penghilangan, pembinaan, perkhidmatan dan peruncitan berjalan. Alhamdulillah lah kaum meruncit adalah kaum niaga adalah dalam Kuala Lumpur, sambil kalau kena pun dia tidak membawa wabak ini keluar ke seluruh negara dan menjadikan seluruh negara panik, terutama di negeri-negeri yang tak layak menanggung beban. Berarti aktiviti ekonomi telah menghasilkan kuasa wang yang sangat besar kepada penduduk Lembah Kelang, kerana
Untuk pengetahuan saudara, Selangor saja menjana hampir 35% KDNK untuk Malaysia. Penang juga tinggi. Johor juga tinggi. Jadi Kuala Lumpur, Johor, Penang dan ini dah menjana hampir 60% KDNK untuk Malaysia. Jadi biar mereka berjalan, kerana kerajaan tak boleh nak menutup ekonomi di 4 negeri ini kerana memastikan ekonomi pembuatan, penghilangan dan pembinaan. Yang satu keutamaan terutama pembuatan dan juga penghilangan kerana ekspor kita tu dijalankan, tapi waktu yang sama kita kekang supaya sambil negeri-negeri industri ini bikin wang, mereka juga tidak bikin wabak dengan dihantar keluar ke negeri-negeri lain yang sepatutnya. Yang saya bagi tahu pada saudara, Terengganu, Kelantan, Kedah dan Perlis tidak menikmati begitu banyak pertumbuhan ekonomi kesan daripada aktiviti penghilangan pembinaan ni. Tetapi adalah tidak adil apabila kita pulang dan kita bawa wabak ni kepada mereka. Cukuplah apa yang kita lihat berlaku di Kelantan terutamanya. Sekarang hari ini dah 60 orang calon pelajar SPM di 4 buah sekolah yang berasrama penuh di Kelantan disahkan positif. Cuma Alhamdulillah mereka disahkan positif tanpa gejala. Jadi Kementerian Pendidikan telah pun mengeluarkan keputusan bahawa satu tempat peperiksaan SPM dan STPM khas akan dibuat kepada mereka sekiranya mereka tidak sempat pulih apabila tarikh peperiksaan tiba. Ini satu langkah bijak dan akhirnya inilah satu langkah yang kita harap dapat difahami oleh 4 juta mereka yang berada di Lembah Kelang dan negeri-negeri lain yang terlibat itu Pulau Pinang dan juga Johor. Saya bagi tahu pada saudara, pentingnya ekonomi ini berjalan adalah saya nak bercakap tentang ekonomi mengenai persediaan menggerakkan semula jentera ekonomi apabila COVID dijangka memperlahankan kuasa jangkitannya dan ekonomi akan memulakan kuasa pertumbuhannya. Kenapa Fitch rating menyenaraikan Malaysia sebagai 20 negara yang paling cepat akan berkembang selepas COVID-19. Disenaraikan sebagai negara paling wajar untuk pelabur menumpukan perhatian. Manakala 10, selain daripada 20 dipanggil sebagai negara wajar, kita disenaraikan sebagai 10 negara yang akan paling cepat tumbuh pada selepas COVID-19. Ini perkara serius tuan-tuan. Ini bukan klaim daripada kita. Ini adalah klaim daripada penganalisis antarabangsa yang menyarankan kepada pemain-pemain ekonomi antarabangsa untuk melihat bagaimana mereka nak mengatur kedudukan pelaburan selepas vaksin disuntik dan dijangka beberapa kawasan sempadan perniagaan dibuka. Melaburlah di Malaysia. Kerana Malaysia mempunyai hubungan perniagaan yang menyumbang kepada 18% ekspor negara adalah dengan China, 16% dengan Singapura, 15% dengan Jepun dan 15% dengan Amerika. Berarti hampir 60% ekonomi Malaysia adalah ekonomi ekspor Malaysia akan terbabit dengan 4 kuasa ekonomi yang utama. Kita dengan EU rendah 6% ke 8% je. Berarti ini adalah peluang penting kenapa kita nak menjadikan negara kita kekal jangkitannya rendah. Supaya apabila aktiviti ekonomi di negara maju dibuka, apabila vaksin mula disuntik dan kesannya mula dijangka akan mula dilihat pada Ogos dan juga September, Malaysia bersedia untuk memacu ekspornya kembali seperti biasa. Kerana apabila 4 negara ekonomi ini mula menggerakkan ekonomi mereka, iaitu Amerika, Jepun, China dan Singapura, kesan ekspor tidak terjejas. Untuk membolehkan kesan ekspor tidak terjejas, itulah kenapa kerajaan membenarkan sektor penghilangan dan pembuatan meneruskan operasi mereka ketika sekarang PKP dijalankan. Untuk saudara faham tentang imbangan ekonomi ini adalah kerana sekiranya kita kekal menutup sektor ekonomi, berarti semua tempahan yang akan mula dibuat oleh negara-negara yang akan memerlukan barangan dari Malaysia, iaitu 4 negara ni, Singapura, Jepun, China dan Amerika, tidak akan dapat dipenuhi. Berarti sekarang tempahan dan juga permintaan terhadap barangan ekspor Malaysia kekal ada. Dan apabila saja suntikan bermula, vaksin bermula, negara-negara yang mempunyai keyakinan untuk mula membuka sektor ekonomi mereka bagi menerima barang import dari Malaysia, ianya akan berlaku dan inilah titik untuk memacu ekonomi kita pulih dan akhirnya kita berkembang. Ya, agak tuan-tuan faham bahawa kenapa PKP di Lembah Kelang dilaksanakan, kenapa sektor ekonomi KDNK dibiarkan beroperasi walaupun sektor-sektor ekonomi domestik sebahagiannya masih lagi dilarang. Kemudian ini bahagian penting, sensitif sikit tapi tak apalah, kita bincang juga mengenai penghinaan masyarakat Cina terhadap Tuan Guru Datuk Seri Haji Hadi Awang yang masuk ke hospital. Kita tak tahu sebab Facebook mereka banyak menggunakan bahasa Cina. Tapi Alhamdulillah seorang pemimpin gerakan seperti mana yang dikongsikan oleh Mahfuz sekarang mengkritik
masyarakat Cina yang menghina dan mengata-ngata dan mengejek Tuan Guru Datuk Seri Haji Hadi dengan mengatakan dia telah pun dekat untuk pergi. Mereka menulis dalam bahasa Mandarin, itulah hashtag yang mereka kongsi. Jadi pemimpin-pemimpin Cina dari pelbagai parti politik mengkritik sikap orang Cina, hinggalah yang paling kerasnya adalah daripada pemimpin gerakan, hingga dia kata, saya pun tak faham kenapa ada orang Cina jenis ni. Jadi kita ambil iktibar tuan-tuan bahawa politik tak kiralah apa di mana kita berada, ada hak dia kita untuk kita menyebarkan kebencian di dalam Facebook. Apabila orang sakit tambah kita orang Islam, tuan-tuan, saya tak kiralah apa politik saudara, tak kiralah yang di hospital tu siapa, kita doakan untuk sempat pulih dalam malam ni atas semangat kita ni orang Islam, tanpa perlu percaya dan tanpa perlu jumut kepada pandangan ekonomi, pandangan politik. Kita doakan Tuan Guru Datuk Seri Abdul Hadi Awang, juga ahli parlimen Marang, segera pulih, sihat, dan lega juga kerana kata menantunya, bapa mertuanya berada dalam keadaan terkawal. Cuma semalam akibat keletihan jantungnya terjejas dan dibawa ke hospital dan kemudian dipindah ke KIJN, Institut Jantung Negara. Kita doakan Datuk Seri Haji Abdul Hadi Awang segera pulih. Tak kiralah berbeza politik pun, tuan-tuan, agama sama. Yang besok ditanya bukanlah parti apa yang kamu sokong, yang akan ditanya adalah silaturahim kamu, siapakah saudara kamu ketika kamu hidup. Kita nak kena jawab tu tentang orang Islam. Tapi kalau dah siapakah saudara kamu ketika kamu hidup, yang harus kita jawab adalah kita mencela dan menghina mereka ketika mereka sakit dan memerlukan doa kita, saya rasa tak betul tu untuk menghadap pada mahsyar nanti tu. Saya juga pergi ke bahagian yang ketiga, iaitu strain baru COVID-19 dikenal pasti lagi di 10 negara. Yang paling dekat adalah Jordan. Strain baru ini di UK dikenal pasti, dan di 10 negara ada dalam detail Mahfuz tunjukkan grafik tu. Berarti kita tidak sahaja berdepan dengan strain 511 dan strain 117. 511 adalah strain daripada UK, dan strain 771 itu adalah strain Afrika Selatan. Tetapi sebenarnya ada 10 strain baru yang dikenal pasti sebagai strain varian mutasi yang sedang bergerak di seluruh dunia di 10 negara ni. Jadi kita harap kita tidak terlibat dan strain ini tidak merebak di negara kita. Kerana kita pun tahu 26 Februari vaksin pertama akan tiba daripada Pfizer ke negara kita untuk membolehkan, saudara dah tahu bahawa 300,000 vaksin pertama akan tiba pada 26 bulan Februari. Berarti 300,000 siap untuk menyuntik 150,000 orang. Berarti vaksin ini cukup untuk menyuntik barisan depan, bagi membolehkan kumpulan vaksinator yang akan menyuntik 6.5 juta orang awam dari kategori warga emas dan mereka yang diabetes darah tinggi, lemah jantung dan obesiti dan serta OKU pada bulan Mei, dan menyuntik kita mulai pada bulan Ogos disuntik lebih awal. Jadi ada 7,000 orang pekerja dalam sektor vaksinator ni daripada Kementerian Kesihatan. Mereka akan menerima suntikan ni dulu. Jadi alhamdulillah kita berharap pada 26 Februari vaksin 300,000 dos vaksin yang akan sampai tu tiada masalah untuk diagihkan di semua lokasi-lokasi yang akan membabitkan 7,000 orang pekerja vaksinator ni di 600 lokasi yang kerajaan dah pilih sebagai lokasi suntikan. Kerana kalau mengikut strength sekarang, angka suntikan meningkat bukan lagi 120,000 ke 147,000 sehari, di mana seorang vaksinator akan menyuntik 21 orang sehari. Bayang tuan-tuan, ada 7,000 orang vaksinator, dia akan menyuntik 21 orang sehari, berarti sekitar 140,000 orang boleh disuntik apabila kita memulakan kempen suntikan vaksin pada Mac nanti. Itu tentang strain vaksin. Kemudian nombor 4 ni saya semalam cross saja timeline, dan nampak timeline pelakon terkenal Mustafa Kamal, aktor kegemaran kita tu. Saya minat dia tuan-tuan. Dia menaikkan memuat naik ingatan dia terhadap P. Ramlee. Walaupun P. Ramlee meninggal pada bulan Mei, tapi saya fikir sebagai seorang artis juga, Mustafa Kamal memuat naik. Saya dah menonton dokumentari tentang P. Ramlee yang dikeluarkan oleh Sri China dalam full version. Jadi dia memetik semula apa yang berlaku pada P. Ramlee ketika dia masih hidup, di mana pada tahun 1973 kata Mustafa Kamal, P. Ramlee mengadakan konsert di Dewan Bahasa dan Pustaka. Bukan konsert lah, menyanyian.
yang dipanggil 3 Ramli, A Ramli, L Ramli dan P Ramli. Pada tahun 73 ketika P Ramli dah balik ke Malaysia apabila Malaysia berpisah dengan Singapura, P Ramli melalui zaman kejatuhannya. Dan waktu itu Pop Yeye tengah naik. Orang bersorak gembira kerana melihat A Ramli dan Pop Yeye-nya, melihat L Ramli dan Pop Yeye-nya. Tetapi bila sampai giliran P Ramli menyanyi, penonton bu dan minta P Ramli meninggalkan pentas kerana P Ramli masih lagi menyanyikan lagu-lagu berentak inang dan langgam. Kalau dalam dokumentari tu saudara nampak P Ramli pakai kot kotak-kotak checkered wool tu, dia tak menangis, dia tak sedih, dia cuma kata orang dah tidak mahu mendengar lagu-lagu inang dan langgam. Kemudian Mustafa Kamal menaikkan juga detail mengenai bagaimana P Ramli ditamatkan kontraknya sebagai penyanyi, walaupun syarikat yang tempat P Ramli menyanyi ni telah membuat begitu banyak wang sepanjang P Ramli berada di zaman puncaknya. Jadi P Ramli ditamatkan kontrak hanya dengan selai surat tanpa pampasan. Kemudian dia juga memuat naik kisah mengenai P Ramli enggan diberi pinjaman oleh mana-mana pihak termasuk bank pada waktu itu kerana mereka tak percaya lagi filem-filem P Ramli mampu mencapai kegemilangan di Kuala Lumpur. Tak sama dengan filem-filem P Ramli ketika zaman puncaknya di Jalan Ampas. Dan kemudian sampailah ada potret tu saya rasa, gambar P Ramli meninggal akibat serangan jantung. Saya tengok dokumentari ni penuh ketika pertama kali ditayangkan di History Channel. Saudara boleh lihat saja dokumentari P Ramli, History Channel ada di YouTube, dimuat turun secara percuma, boleh ditonton sekarang. Itu saya share dengan saudara bahawa kita harap tidaklah sekarang kita lakukan sesuatu kepada orang yang masih hidup dengan tidak menghargainya. Kerana akhirnya barulah selepas P Ramli meninggal hingga sampai sekarang tuan-tuan, yang saya duk sebut ladang-ladang dan estate-estate, factory-factory dan kelang-kelang tu adalah petikan daripada dialog P Ramli tu dalam filem Tiga Abdul tu. Supaya kita hargai seniman kita. Dan saya terharu juga bila baca artikel Mustafa Kamal sebagai peringatan kepada kita bahawa tak kiralah siapa pun, janganlah dihina ketika hayatnya, hingga kita melupakan jasa baiknya apabila sampai satu saat kita tak memerlukannya lagi. Jadi pergi saja ke Facebook saudara aktor Mustafa Kamal, saudara boleh baca tu, pasal dia baru buat naik 2 hari lalu. Saya rasa pada hari Ahad dia buat naik artikel tu. Kemudian saya beritahu tentang latest sebab saudara selalu bertanya tentang Myanmar. Ini yang saya dah jangka. Ini yang betul yang dilakukan oleh tentera Myanmar secara jahat, iaitu divide and rule, di mana bagi mendapatkan sokongan politik, semua parti calon-calon daripada parti pembangkang yang kalah, yang mewakili etnik bukan Myan, dipilih oleh tentera untuk menyertai kerajaan. Ini akan memecah belahkan rakyat Myanmar, di mana mereka yang menyokong parti minoriti yang mewakili kaum Karen dan juga kaum Chin berada di dalam kerajaan tentera ni, dia akan memecahkan, dia panggil divide and rule, satu cara yang selalu komunis lakukan untuk melemahkan kesepaduan rakyat. Dan mereka telah melantik pemimpin-pemimpin dari parti yang kalah untuk berada dalam kerajaan tentera dengan harapan akan mendapat sokongan daripada etnik-etnik utama bukan Myan bagi menyokong rejim junta tentera, ketika majoriti rakyat Myan masih lagi menyokong parti pimpinan NLD itu, pimpinan Aung San Suu Kyi. Kemudian kita akan pergi pada akses internet. Ada 2 story yang berbeza. Laporan yang dilaporkan oleh sebuah portal yang memetik daripada agensi luar antarabangsa mengatakan internet kembali pulih di Myanmar. Tetapi di The Malaysian Insight daripada satu sumber yang lain pula, apabila tentera mula melancarkan pembantaian terhadap demonstrasi awam yang mula meningkat jumlah rakyat yang bangkit, internet diputuskan. Ini ada 2 berita berbeza daripada 2 sumber berbeza. Saya share je dengan saudara mengenai keadaan di Myanmar, bagaimana junta tentera mula menunjukkan taringnya. Selain daripada saya mengingatkan saudara tentang nasib 1 juta penduduk Myanmar yang dihalau keluar, tak mungkin mereka akan dibenarkan kembali ketika tentera Myanmar mengambil alih. Kerana seperti yang saya sebut, Jeneral Min Aung Hlaing yang sekarang menjadi presiden adalah orang yang mengetuai operasi pembunuhan beramai-ramai rakyat Rohingya dalam operasi penghapusan etnik Rohingya Muslim pada tahun 2017. Jadi mustahil seorang yang pernah menjadi ketua dalam melaksanakan operasi membakar rumah, merogol dan menghalau keluar orang-orang Islam dari bumi Arakan ni,
akan bersifat mesra Islam apabila dia menjadi orang nombor satu di bawah rejim junta tentera. Itu saja saya share dengan saudara hari ini. Lagi satu gambar yang paling penting adalah kita lompat saja Ebola tu. Ada 3 wabak Ebola dikenal pasti di 3 buah negara di Afrika. Ebola kalau saudara lihat adalah salah satu lagi wabak yang pernah mengejutkan dunia walaupun tidak pernah merebak di luar pada bumi Afrika. Wabak yang berasal daripada budaya orang Afrika makan monyet ni. Yang dah lama, kes dia terakhir adalah 2006. Kini muncul kembali dengan 3 kes dan selalunya kalau dia muncul dengan 3 kes angkanya akan berganda kerana sekiranya wabak itu berada dalam tubuh seekor monyet, dia akan berada dalam tubuh berkumpulan monyet. Wabak ini tidak berbahaya apabila berada dalam tubuh monyet tetapi membunuh apabila berada dalam tubuh manusia. Kemudian kita akan mula pergi tentang ketegangan. Saya jangka tuan-tuan memang betul lah, keadaan akan lebih buruk hubungan di antara Amerika dan China selepas selepas berakhirnya era Trump. Rupanya kerajaan jadi lebih buruk pada era Joe Biden. Begitu ketara sekali Demokrat meletakkan musuh utama mereka dalam perlumbaan politik selepas Demokrat mengambil alih White House bukan lagi orang Islam tetapi adalah China. Saudara dapat melihat untuk pertama kali kapal perang Amerika dengan sengaja melangkah masuk ke kawasan perairan China. Dan kalau saudara tahu pun bahawa United Kingdom ataupun UK, negara yang paling kuat menyokong Amerika, telah menghalau keluar wartawan China daripada UK, manakala China menangkap wartawan Australia yang pro barat di China. Jadi dah mula krisis ni, tuan-tuan boleh nampak ketegangan yang akan berbelakang, berpanjangan dan sekali lagi akan meletakkan kita, Malaysia, di persimpangan jalan dan berpuluh-puluh negara lain yang menyertai negara-negara berkecuali untuk terhimpit, terutama dari segi persekitaran Laut Cina Selatan yang akan meletakkan kita dalam keadaan yang tegang kerana pergerakan kedua-dua kapal perang yang mewakili Barat dan sekutunya akan bertembung dengan China di Laut Cina Selatan. Itu saja yang saya share malam ni. Ya, kita dah 27 minit. Kita ada berapa angka sekarang? 818 saya boleh ambil sikit soalan kalau saudara nak. Saya tak adalah rasa sedih pun tuan-tuan bila tahu NTV7 ditutup dan digadikan TV pendidikan, walaupun saya antara orang yang awal ke NTV7. Orang kata saya mencapai titik awal kerjaya saya adalah di NTV7. Agak berjaya lah apabila saya menjadi penerbit edisi siasat dan menerbitkan lebih 300 episod, di mana edisi siasat menjadi program tertinggi rating di NTV7 dan program yang keempat menjana paling banyak iklan ketika saya bekerja di sana. Waktu itu Survivor walaupun ratingnya lebih rendah tapi dia menerima iklan yang banyak kerana yang menonton program Survivor adalah golongan Melayu elit dan golongan Cina elit yang fasih berbahasa Inggeris. Tetapi sampai satu tahap edisi siasat menjadi saingan semua iklan Shampo. Kerana penonton edisi siasat ramai adalah wanita ni, kerana Wan Kamarudin handsome agaknya. Pernah bersaing hinggalah satu masa tu edisi siasat sahaja memperoleh iklan 2 hingga 3 juta ringgit sebulan kerana tontonannya yang tinggi di kalangan penonton wanita. Saya syak perempuan tengok waktu tu kerana Wan Kamarudin lah handsome dan bujang. Waktu tu dia belum kahwin. Tak ada apa perasaan saya kerana saya percaya bahawa lebih banyak stesen TV akan ditutup kerana 2 perkara iaitu kerana satu adalah peralihan iklan ke media digital. Iklan merasa bahawa tawaran yang ditawarkan oleh segmen periklanan digital terutama yang dikuasai oleh Google, Facebook dan juga YouTube ratusan kali lebih rendah daripada harga iklan di televisyen. Untuk pengetahuan tuan-tuan, saudara boleh mengakses 5,000 orang di Facebook hanya dengan RM30. Kata saudara pernah beli boost kan? Boost. RM30 saudara dapat akses 5,000 orang dan saudara dapat akses dia secara secara interaktif. Berbanding saudara terpaksa berbelanja antara 100,000 ke 500,000, memakan angka juta untuk mendapat akses iklan per view saja tanpa interaction, tanpa interaktif sekiranya saudara berada di TV. Apabila surat khabar melalui zaman menjundamnya kerana langsung tidak dipedulikan oleh pengiklan, televisyen juga akan menerima nasib yang sama kerana bukan saja di Malaysia, tentang banyak syarikat televisyen di seluruh dunia telah ditutup. Untuk akhbar saja 5,000 syarikat akhbar telah ditutup di seluruh dunia. Termasuk akhbar-akhbar hebat di Amerika, akhbar hebat United Kingdom, di Eropah, akhbar hebat di China pun ditutup.
Berarti televisyen sedang menunggu pusingannya saja, bukan kerana drama televisyen tak ditonton. Orang masih tonton lagi drama pukul 7, tuan-tuan. Berjuta orang Melayu masih tonton tu. Nak tengok drama-drama berebut harta pusaka ni. Korporat-korporat Melayu yang macam mana keadaan kontrak 29 bilion kita tu. Orang masih nak tonton lagi drama-drama yang orang Melayu sentiasa kaya ni, tuan-tuan. Walaupun kita tengok 10 drama syuting di satu rumah yang sama. Kita pun heran 10 keluarga Melayu duduk dalam rumah yang sama aja bila drama bertukar-tukar tu. Mimpi orang Melayu untuk berasa kaya ni masih lagi ditonton oleh ramai orang. Orang masih suka menonton filem-filem seperti Suri Hati Seorang Pilot, di mana wanita-wanita Melayu jarang mendapat suami yang taat dan patuh. Tapi mereka tak dapat mendapatkan suami yang demikian dalam dunia nyata. Mereka menontonnya dalam dunia drama pukul 7. Kerana mana ada, tuan-tuan, orang nak jadi macam pilot, bini buat perangai, tak je pilotnya. Pramugari kot keliling dia. Kan? Kita tak mungkin lagi dapat drama seperti 7 Hari Mencintaimu, di mana seorang doktor, tuan-tuan, bersabar, kerenah bini, kan. Jadi, tapi wanita-wanita yang menonton drama pukul 7, kerana mereka tidak boleh menemukan lelaki itu dalam bentuk realiti, maka mereka menontonnya di televisyen, kerana itulah impian mereka, supaya mereka boleh mendapat lelaki pak turut ataupun taat tak bertempat ni. Yang dalam hidup dia, saya selalu bagi tahu rumah saya, lembu dicucuk hidung pun dah tak ada dalam dunia, tinggal dalam peribahasa je. Maksudnya IQ lembu pun meningkat secara genetik. Kadang-kadang isteri saya pun bongok je, dia pun dipengaruhi drama je pukul 7 ni. Nak mendapatkan suami seperti lakonan siapa dah, Suri Hati Seorang Pilot tu. Saya lupa dah, suami pilot yang handsome tapi baik tu. Macam Syukri Haya dalam 7 Hari Mencintaimu tu. Siapa nama hero dia tu? Tak tahu, tolong teka siapa melihat Suri Hati Seorang Pilot, Nilofa tu. Suami dia punya taat lah, ya Allah. Isteri saya juga mengimpikan saya jadi begitu. Tapi saya beritahu kat isteri saya, kata peribahasa lembu dicucuk hidung pun tinggal dalam kamu dewan je. Saya lupa lah drama tu. Tapi kan Nilofa meletup tu. Pilot tu saya lupa dah siapa. Remy Sak ke siapa. Saya tak tahu lah. Fatah Amin. Jadi ramai isteri saya mengharap saya menjadi Fatah Amin. Fatah Riuk boleh lah. Fatah Amin mustahil lah. Jadi ramai wanita-wanita Melayu yang gagal mendapat suami yang menjadi seperti lembu dicucuk hidung tu, menonton drama petang dan penuh fantasi. Oh, bestnya kalau suami aku mendapat suami yang begini, yang bila dia buat perangai suami memujuk, bila dia buat hal suami memujuk, dia nak apa suami belikan. Saya bagi tahu kat tuan-tuan, dekat isteri saya, pergilah tanya orang yang ternak lembu. Perkataan lembu dicucuk hidung pun dah tak ada. Lembu pun dah pandai berbantah-bantah pada tuannya, walaupun diberi makan dan tempat tidur yang selesa. Lembu pun secara genetiknya dah tak sama dengan peribahasa ketika zaman perkataan lembu dicucuk hidung. Lembu kalau boleh buat demonstrasi, tuan-tuan, dia buat demonstrasi tu, membantah perkataan lembu dicucuk hidung. Kata dia dah tak ada lagi dah lembu yang taat kepada tuannya seperti lembu tu. Dia mustahil adalah suami yang akan ada lagi. Tapi okey, Michael Ang faham bahawa kalau nak mendapat wanita menonton drama petang pukul 7, ciptalah watak lelaki yang seperti malaikat. Itu yang dia tu lelaki kiriman Tuhan ni. Tak tahulah jatuh pada alang rumah, consider jatuh pada langit tu. Junta tentera menguasai Myanmar sahlah di atas rangsangan China. Ini saya boleh sahkan bahawa rampasan kuasa ini tidak akan berlaku tanpa perlindungan daripada China. Kerana untuk pengetahuan saudara, China memerlukan sebuah pelataran ataupun buffer zone yang mempunyai fungsi berada di kawasan Asia Selatan. Kerana kesemua zon negeri-negeri yang berada di Asia Selatan, iaitu India dan Pakistan serta Bangladesh, kelihatan pro-barat. Berarti India memerlukan Myanmar kerana satu adalah sebahagian besar daripada ekspor China yang tidak dikeluarkan melalui pelabuhan di China. Kerana saudara faham, kalau keluar dari pelabuhan di China, dia terpaksa memusing Laut China Selatan, menjadikan kos pelayaran itu sangat jauh. Kalau keluar daripada Myanmar, berarti mereka keluar ke Laut Andaman terus saja mewakili Lautan Hindi. Berarti secara operasi perniagaan membolehi pelabuhan Myanmar, berarti menguasai satu lagi kemudahan lautan dari segi ketenteraan dan perniagaan. Kerana Myanmar 90% daripada operasi pelabuhan Myanmar adalah mengeksport barangan China daripada kawasan wilayah pengeluaran produk ekspor China yang jauh daripada pelabuhan Shanghai dan pelabuhan-pelabuhan lain yang berada menghadap Laut China Selatan. Jadi satu adalah untuk ekonomi, mereka memerlukan pelabuhan di Myanmar untuk membolehkan ekspor produk China yang dihasilkan di zon negara China yang dekat dengan menggunakan laluan kereta api dan kemudiannya menggunakan pelabuhan Myanmar untuk terus saja masuk ke Lautan Hindi.
Berbanding sekiranya keluar daripada lautan Shanghai, mereka akan masuk ke dalam zon yang menjadi rebutan sekarang, iaitu zon Laut Cina Selatan. Berarti China ada keinginan untuk menguasai lautan Hindi bagi membolehkan ada dua lautan ekonomi yang mereka kuasai. Yang kedua, sekiranya China ingin menapakkan peluru berpandunya. Ini adalah pandangan yang boleh diambil kira kerana saudara harus tahu bahawa walaupun Amerika tidak menempatkan peluru berpandu di Pakistan dan juga peluru berpandu di India, tetapi kedua-dua negara adalah pro-Amerika. Berarti apabila sekiranya ketegangan ketenteraan terus meninggi suhunya, di mana kembali seperti era Perang Dingin, iaitu di mana krisis Amerika dan Rusia, maka Amerika telah mempelajari. Ketika berlaku era Perang Dingin, Rusia telah menggunakan Cuba untuk meletakkan peluru pandu yang paling dekat untuk menghala ke bumi Amerika. Dan Rusia telah meletakkan peluru pandunya di negara Eropah Timur pro-komunis pada waktu itu, termasuk Jerman Timur, Poland, di semua negara-negara Republik Czech dan di mana negara Yugoslavia. Berarti dalam China kembali pada pemikiran totok komunis yang lama. Mereka memerlukan beberapa rantaian tempat untuk menjadi di bawah pengaruh mereka bagi zon ekonomi dan juga zon peperangan, terutama penempatan senjata berat. Sekiranya Amerika menjadikan persaingan perniagaan dan persaingan ketenteraan selepas era Parti Demokrat sekarang bukan lagi di Asia Barat, tetapi adalah menuju pada China. Kerana saudara tahu mulai Oktober tahun 2020, China telah menjadi kuasa ekonomi nombor satu, di mana apabila akibat COVID-19 ekonomi Amerika melemah, China adalah satu-satu negara yang tumbuh positif ketika negara lain menguncup ekonominya. China tumbuh pada 6.3%. Ekonominya menjadi satu-satu negara kuasa ekonomi besar dunia yang tidak mengalami penguncupan ataupun minus pertumbuhan ekonomi berbanding negara-negara barat yang lain. Saya nampak itu je. Dan jelas pun sebab pelabuhan yang ada di Myanmar sekarang kegunaannya adalah 90% untuk membawa hasil ekspor barangan daripada tanah besar China yang jauh untuk menuju ke pelabuhan Shanghai dan pelabuhan-pelabuhan lain yang menghadap Laut Pasifik, yang menghadap Laut Cina Selatan. Berarti dengan menggunakan Myanmar, mereka merentas kos laluan lautan Cina Selatan dengan terus saja bergerak daripada lautan Andaman dan kemudian masuk terus ke lautan Hindi. Ini penting untuk strategi lautan dan strategi ekonomi berdasarkan ekspor pelabuhan. 16 tak ada apa yang saya nak belanja saudara, melainkan saya bagi tahu bahawa kita akan melalui perang dingin. Saya tak kata perang dunia, perang dingin 2.0. Apabila perang dingin memuncak dan berakhir pada penghujung tahun 80-an dengan jatuhnya Soviet Rusia di bawah kegagalan Glasnost dan Perestroika, di mana Boris Yeltsin naik dan menjadi presiden demokrasi yang pertama. Dan dunia hilang perang dinginnya, dan kemudian dengan perang dengan Islam tidak dianggap perang dengan negara Islam tapi perang dengan teroris Islam, maka perang dengan teroris Islam juga dianggap melemah dengan teruknya berikutan kejayaan Amerika melancarkan revolusi sedar ataupun revolusi kuning dengan memusnahkan Syria sebagai negara yang menjadi ancaman kepada Israel, memecah belahkan Lebanon hingga kekal hingga sekarang Lebanon tak boleh bersatu di antara Kristian, antara puak Kristian, Islam Sunni dan Islam Syiah. Menjadikan Israel berada dalam keadaan selesa kerana musuh ketat mereka iaitu Syria dan juga Lebanon telah pun berpecah. Mesir yang kini telah berada di bawah telunjuk Amerika sejak perjanjian Camp David 1978. Berarti Amerika tidak risau tentang Asia Barat lagi. Yang mereka risau adalah kerana China mempunyai Silk Road yang bukan saja berfungsi mengukuhkan ekonomi China dengan negara-negara yang berdagang di bawah Silk Belt ni, tetapi China juga mempunyai kekuatan untuk menggerakkan armada lautnya berbanding China 20 tahun dulu. Kerana China mempunyai armada laut yang besar hingga tidak ada satu pun negara yang berada di lautan Cina Selatan mampu menandingi kekuatan tentera laut China. Berarti sekiranya bergabung 7 negara yang menghadap Laut Cina Selatan ni, iaitu Vietnam, Filipina, Malaysia, Thailand, Indonesia, kita tak mampu. 7 negara yang sedang berebut perairan terutama Kepulauan Spratly ni, kalau kita bersatu angkatan tentera kita pun tak mampu menandingi China. Berarti China mempunyai obses yang sangat kuat untuk menguasai Laut Cina Selatan, dan dia berada di Myanmar dengan obses yang sangat kuat untuk mula memasuki Lautan Pasifik dengan menjadikan junta tentera Myanmar yang akan meminta perlindungan politik di bawah kuasa veto dan kuasa ketenteraan China sekiranya mereka ditentang oleh kuasa Barat. Myanmar tak risau kalau dia di pulau dan diboikot, sebab China boleh memberi sokongan ekonomi kerana China negara ekonomi yang besar. Myanmar cukup hidup dia kalau dia hanya berurus niaga dengan China saja. Jadi dia tak takut pun EU nak boikot dia, Amerika nak boikot dia, ASEAN nak boikot dia pun, kerana China adalah kuasa ekonomi besar. Dia boleh menyara ekonomi
Myanmar di bawah junta tentera, dan sekiranya junta tentera cuba diperlakukan sesuatu, China akan berada di sana. Sekiranya sebarang dekri ataupun sebarang resolusi akan dikeluarkan oleh Pertubuhan Bangsa Bersatu terhadap China, terhadap Myanmar, China akan menggunakan kuasa vetonya untuk melindungi Myanmar. Jadi paling penting untuk saudara tahu bahawa Myanmar akan menjadi mini China dari segi geopolitik, geoekonomi dan juga geomilitary. Okey, kita dapat 1,000 lebih tak? Okey, 1 ngam, terima kasih. Kadang-kadang saja cari nombor tuan-tuan. Tuan-tuan belanja 1K, okey lah saya belanja lah barang. Dia sistem barter trade yang tu. Tuan-tuan belanja nombor, saya belanja barang. Ada 1-2 soalan saya boleh ambil. Saya pun, bila Isnin saya tak bercakap kan. Selasa saya kuat bercakap sikit. Salahuddin kata setuju tak? Saya tak setuju bahawa China terlibat dengan pandemik ni. Tak setuju tu sebab saya bagi tahu pada saudara bahawa perang bakteria ni, antara negara yang pernah membangunkan kuasa perang bakteria, untuk saudara tahu, adalah Iraq, juga adalah negara yang maju dalam perang bakteria. Kalau saudara tahu, Iran juga maju dalam dunia perang bakteria. Amerika, Rusia juga maju dalam, Saddam Hussein, Amerika, Rusia juga maju dalam perang bakteria. Saddam Hussein adalah orang yang pertama daripada negara Islam yang membangunkan senjata biologi di bawah penggunaan bakteria dan juga gas pembunuhan. Saya tak fikir bahawa ini adalah dekonstruktif ekonomi, apa yang China rancang untuk meruntuhkan ekonomi dunia dan membangunkannya semula. Beberapa teori yang terdekat dengan mengatakan bahawa China sedang membuat kajian mengenai corona dan kemudian kumannya itu tak dapat dikawal. Kita tak ada ini teori konspirasi. Sebagai wartawan, teori konspirasi hanya boleh dibualkan sebagai teori konspirasi. Ada asasnya tetapi tiada buktinya. Dalam dunia moden, apabila kita belajar apa yang kita sebut sebagai ilmu, sama ada dalam perundangan, dalam Islam pun tuan-tuan, apabila konspirasi dalam Islam adalah yang pertama syak. Syak ataupun wasangka. Kalau kita bertolak dalam bahasa moden disebut konspirasi, iaitu kita menggunakan beberapa asas tanpa bukti untuk membuat tuduhan. Dipanggil terlahan. Itu dalam akademik pun ditolak. Boleh dibincangkan tetapi ditolak. Di dalam Islam juga, lagi ketat. Syak wasangka saja telah menimbulkan dosa. Tetapi kita berfikiran taklah jumud sampai tak boleh syak. Dalam mengatakan China sengaja melancarkan benda ini, saya kata tidak. Kerana China boleh melancarkannya dengan cara yang lebih efisien, dengan tidak menjadikan 80,000 orang terkorban di Wuhan. Kerana cara untuk menggerakkan senjata biologi boleh digerakkan saja dengan menggunakan rangkaian mafia. Untuk pengetahuan saudara, mafia tidak lagi jual dadah dan tidak lagi menumpukan operasi kepada pelacuran dan pengeluaran filem porno. Kekuatan mafia yang paling kuat sekarang dalam perniagaan utama mereka adalah penyelundupan senjata. Untuk pengetahuan saudara, bagaimana negara-negara seperti Iran boleh membangunkan uranium. Negara-negara seperti Afghanistan boleh memiliki senjata moden yang sangat luar biasa. Negara-negara seperti Selatan Filipina yang memiliki senjata berat yang walaupun dikawal oleh tentera Amerika dan bantuan pelbagai pihak, kenapa senjata-senjata berat masih boleh terlepas kepada Abu Sayyaf, masih boleh terlepas kepada kumpulan pemberontak di selatan Filipina dan di seluruh dunia, adalah kerana mafia daripada Rusia, kemahiran utamanya adalah mengedarkan senjata api dari negara rasmi kepada kelompok sel bawah tanah. Untuk pengetahuan saudara bahawa organisasi mafia Rusia yang disokong oleh Albania, mafia Albania ni, mereka sangat mahir dalam menggerakkan jalur kartel pengedaran senjata api kerana mereka tidak lagi terlibat dengan perniagaan dadah. Mafia telah mengubah perniagaan mafia yang paling besar sekarang adalah political assassin, iaitu pembunuhan politik, dan yang kedua adalah bagaimana mereka mengendalikan perniagaan berdasarkan kapal-kapal yang mereka miliki di bawah nama perniagaan rasmi, tetapi kapal-kapal ini secara bijak telah mengedarkan senjata api atas tujuan politik. Berarti senjata api yang diperoleh oleh negara-negara yang anti barat diedarkan oleh mafia Rusia berdasarkan pasaran tentera Rusia yang mahukan dalam pasaran gelap. Bagi negara-negara yang memerlukan khidmat mafia untuk mengedarkan senjata api di bawah negara-negara yang barat menyokong pejuang anti komunis, ia juga diedarkan oleh mafia dari Rusia. Kalau saudara baca bahawa mafia dari Rusia mempunyai rangkaian pengedaran senjata api, termasuk keupayaan untuk membawa keluar senjata-senjata biologi, kerana rangkaian perniagaan mereka sangat rapi dan kemas. Ini orang-orang yang bukan dalam filem The Godfather, tuan-tuan, yang bawa masuk dadah dalam perisa pizza tu. Itu kalau dalam Godfather kita tengok kan bagaimana dadah daripada Itali dibawa masuk ke Amerika,
dengan mafia buka kedai pizza, import banyak perisa pizza dengan mengatakan buatan kuah pizza daripada Itali yang terbaik, tetapi di dalamnya sebenarnya adalah dadah. Operasi dah tak ada, mafia dah tak jual dadah, saudara. Yang jual dadah ni adalah penjahat BBNU lah, gangster BBNU. Mafia yang terbesar adalah mafia yang mengedarkan senjata api. Jadi kalau China nak buat, dia boleh menyerang secara strategik mana-mana negara yang dia kendaki dengan menggunakan rangkaian pengedaran senjata kimia, terutama virus ini, ke negara-negara barat tanpa perlu bermula di Hubei. Itu pandangan saya. Jangan anggap ini fatwa, ini pandangan saja berdasarkan fakta yang saya ada. Okey? Okey, kita ada 1000 je, tak capai 1.1 1.1. Boleh ambil satu soalan lagi sebelum saya belanja, saudara. Kalau mana tahu boleh belanja 1.2. Apa saudara nak tanya? Jangan tanya Sweet Kismina, saya telah meminatinya sekarang. Cuma saya tak follow je Facebook dia sebab saya pakai akaun Facebook admin. Saya tak ada IG. Kalau ada IG, confirm saya like semua post Sweet Kismina sekarang. Untuk mereka yang mencela Liverpool, pagi-pagi bangun Liverpool dah di tangga ke-6, tak apalah tuan-tuan. Doakan malam ni, awal pagi ni saya akan menontonnya apabila Liverpool bertemu dengan RB Leipzig. Harap menang malam ni. Untuk pengetahuan saudara bahawa saya jangka City akan menjuarai EPL. Survivor Liverpool adalah kembali pada top 4. Sehinggalah selepas COVID, pelabur berani membuat pelaburan baru. Liverpool telah mempunyai pasukan yang dianggap sebagai separuh tua dah. Henderson, Milner, Zardan Shaqiri, termasuk juga Firmino juga tidak berada lagi dalam keadaan sepatutnya dalam barisan utama. Wijnaldum juga bukan lagi playmaker yang boleh bermain dalam straight 10 game. Berarti Liverpool harus menerima pengajaran bahawa pasukan yang menjuarai 2020 adalah pasukan tua. Terutama lagi apabila kecederaan Van Dijk dengan menurunkan Henderson bermain di bawah, dan di setengah musim tiba-tiba Liverpool menjadi bermain pasukan long ball adalah mustahil tuan-tuan. Kerana saudara tahu bahawa apabila gandingan Mane, Salah dan juga gandingan Mane, Salah dan Firmino dibuat, mereka adalah gandingan short passing ataupun dipanggil sebagai short tactical. Tetapi apabila saya tengok terlampau banyak long ball yang digunakan daripada garisan luar kotak penalti melalui hantaran Henderson, dia tak begitu menjadi kerana ketiga-tiga player ini adalah bukan mereka yang mahir mengawal bola tinggi. Kerana pada tahun lalu kalau saudara lihat pergerakan Liverpool dari segi jaringan gol adalah bergerak kepada dummy ataupun tactical di luar kotak penalti dan juga bergantung pada pergerakan solo Salah. Tapi saya tak fikir kata tahun ini adalah tahun yang taktik yang sama boleh dipakai. Dan Liverpool lumpuh di kedua-dua belah flanker. Overlap kerana pasukan lawan dah tahu bahawa setiap kali Liverpool bergerak, mereka meletakkan ruang 5 meter saja, iaitu setiap kali Henderson terima bola, Henderson akan mendapat 5 meter orang depan dia. Berarti Henderson tak dapat speed. Bila dulu senang orang tak baca taktik tu, jadi apabila buka je ke sebelah wing sebelah kiri, Henderson mempunyai ruang hanya hampir 10-15 meter. Apabila dia memulakan larian 5 meter, dia dah dapat dia punya speeding. Dia bukanlah seorang orang yang pandai driver, tapi dia adalah ball winner dalam speeding bola. Tapi sekarang pasukan lawan dah tahu apabila Liverpool pegang je bola di garisan tengah, berarti pemain lawan akan cepat berada di jarak 5 meter daripada Robertson, menjadikan Robertson langsung tak berfungsi sebagai overlapping. Begitu juga keadaan Arnold, Trent Arnold. Oleh kerana barisan pertahanan tak begitu bagus, terutamanya gandingan pertukaran midfielder yang selalu Liverpool bertukar 16 kali midfielder dalam 23 perlawanan. Tak tahu siapakah yang berada dalam best 3 untuk midfielder. Dan saya rasa Wijnaldum bukanlah ball winner dan juga ball setter yang hebat. Dia hanya boleh bermain dengan baik sekiranya sebahagian daripada beban dia ambil alih oleh Henderson. Tapi Henderson dah bermain terlampau bawah. Dan kemudian kehilangan pula Fabinho yang bermain di bawah. Jadi Liverpool mempunyai pasukan midfielder yang sama taraf je dengan kelab sekolah kebangsaan La Salle tu. Jadi sukarlah nak menandingi corak permainan Liga Pantas dalam Liga Inggeris. Cuma tolonglah tuan-tuan, malam ni lawan Leipzig kot, tak ada penyokong Leipzig malam ni. Tolonglah YNWA dan say good to Liverpool. Kami mengaku kalah dalam EPL, tapi berilah kami peluang ke final UCL. Kerana Liverpool kalau masuk final UCL tuan-tuan, dia sentiasa benar-benar berjersey merah. Berbanding Manchester kalau masuk merah dia tak menjadi dekat final UCL. Dia dah terkeluar dah pun. Manchester
Tak pernah menjadi ya. City adalah pasukan yang bila masuk UCL dia ada body tuan-tuan. Paling tinggi dia boleh pergi separuh akhir je. Tolong tengok rekod tuan-tuan. Tolong tengok rekod. Saya merayu ni bukan cakap kosong tuan-tuan. Tolong semak rekod Liverpool dalam Champions League. Please baca fakta. Dan malam ni YNWA tolong naik 5 orang naik YNWA. Dapat barang murah. Amin tolong tengok ada orang bagi naik 5 orang tak WNA. YNWA. You never walk alone. Tak apa. MU ni saya cerita dekat saudara. Peminat dia setia waktu menang je. Tahun lepas tak bercakap. Liverpool ni 30 tahun kami hidup dengan tahun-tahun di mana kami pernah menjadi pasukan top 10. Kami pernah berada tangga 7, tangga 8. MU tahun lepas terima ujian sikit, iman dah goyang. Tak berani pakai jersey lah. Liverpool never tuan-tuan. Kami 30 tahun dilatih. You will never walk alone tu. You know apa YNWA direka tu kerana kami melalui sejarah. Sejarah kerana kami sentiasa bersama pasukan kami dalam apa jua keadaan. Dengar lagu tu. Falsafah lagu tu membuktikan. Dia dicipta kerana orang-orang Liverpool adalah orang yang setia. GGMU sekarang baru suara. Lepas tu besok kalah 4 game tak ada tu. Bukan masuk gua tu. Masuk tanah tu ke bumi diri. Okey? Liverpool, GGMU kamu telah pun terkeluar daripada Champions League bawah League bawah dia bertanding tak? Europe League dia bertanding tak? Tolonglah sokong Liverpool. Europe League kalau menang pun piala dia 13 sen je dalam market. Jual bandel pun tak ada orang nak lock. Tolong sokong Liverpool kerana piala UCL tu insya-Allah tu ada harga tu. Okey, pada orang MU jangan marah. Kami akan menyokong anda untuk sekurang-kurangnya kembali ke juara Liga Eropah yang pialanya tu boleh dijual di kedai DIY bantu Liverpool untuk menjadi juara UCL yang pialanya hanya satu dan tidak dijual di kedai RM2. Okey. InsyaAllah kalau Liverpool ke final saya akan pakai jin tu. Tunggu Liverpool kami. Mestilah pakai pada hari yang okey. Pakai sekarang orang marah lah tengah jatuh nombor 6 ni. Tak pernah sabar untuk pakai sekarang. Syabat malam ni kau berjaga malam. Pasti kau menyokong Liverpool malam ni. World Cup 66. Ya. Saya tak ingat tapi saya rasa Clement saya rasa. Betul tak? Clement adalah pemain Liverpool. Ray Clement adalah pemain Liverpool yang berada dalam World Cup 66. Sebab tahun pertama saya adalah orang yang belum lahir. Saya lahir 67 tapi saya tahu saya adalah penyokong England untuk World Cup. Tiap-tiap tahun saya tahu England akan kalah. Tapi saya sentiasa bersama England. Walaupun dalam tiap-tiap tahun England akan kalah. Selama saya start World Cup 1978 ketika saya terpesona dengan Mario Kempes, Osvaldo Adilas dan Ricardo Villa, dan yang meninggal hari ini itu Lucas yang meninggal hari ini, player Argentina yang bermain dalam final 78. Saya tak pernah bersama pasukan lain kecuali England. Okay, the Three Lion. Walaupun 30 tahun hidup dengan Liverpool. Ya. Kalau mencari suami yang setia, cari suami yang dah menyokong Liverpool sebab sifat setianya. Kalau dia boleh setia pada pasukan bola, mustahil dia curang pada seorang isteri. Okey. Chelsea ni baru naik je tuan-tuan. Dulu masa Gianfranco Zola datang main Chelsea ni, orang nak sebut Chelsea pun tak tahu. Chelsea. Tak ada. Chelsea ni baru BBNU. Ni maaf cakap lah sebab saya follow liga apa football made in Great Britain dengan English Premier League ni daripada zaman perkataan dia sebut sebagai Division 1. Chelsea duduk Division 2 gitu. Tak tahulah. Kalau sebut Chelsea waktu tu orang ingat jenama teh ke jenama kopi. Sekarang je BBNU kerana datang Abramovich buat money laundry untuk Rusia je Chelsea tu kuat. Pasal Abramovich tu dapat duit kerana dia adalah proxy kepada Alexander Putin. Dia ambilnya duit minyak dan duit kapal terbang yang dia dapat dalam perniagaan kalau sini panggil kroni. Dia laburkan untuk memastikan dia boleh mix around dengan peniaga-peniaga di barat dan boleh menjadikan ahli-ahli perniagaan di barat kekal menyokong Putin. Dia nak jadikan dia popular, dia beli Chelsea tu alat money laundry je. Okey, Chelsea baru. Jangan cakap budak Chelsea, tolong diam sekejap. Anda masih baru, hijau sangat tu. You are so green, brother. Untuk yang Chelsea, you are so green. Sebab kalau anda baru tahun 2000 tengok EPL, belajar dulu tengok sejarah panjang seluruh Liga Inggeris. Untuk yang Liverpool. West Ham saya puji kerana West Ham adalah kelab besar. Waktu jenama Shoot dikeluarkan, West Ham adalah kelab lama. Tony Fernandes adalah penyokong setia West Ham. Dia hampir membeli West Ham tapi waktu tu West Ham menawarkan harga yang sangat mahal
800 juta duit Malaysia. Jadi dia tak ada, itulah yang dia beli Queen's Park Ranger. Kerana Tony dibesarkan dalam generasi saya ketika Aston Villa dan juga West Ham adalah kelab yang kuat. Ketika Chelsea adalah anak ayam yang main kat mana pun tak tahu. Arsenal adalah patokan yang okey, tapi itulah silap tamak sangat. Nak sangat jadi juara, dibuangnya Arsene Wenger. Kononnya lepas tak ada Arsene Wenger, jangan. Arteta tu apa yang dia tahu? Dia daripada budak yang main, lepas tu jadi assistant coach. Dia sepatut start dulu dengan kelab sekurang-kurangnya Luton Town, kelab dulu dengan North Ports End. Dia ambil yang jadi coach. Dah kena pecat belum? Arteta tu kena pecat belum? Main dulu dalam, dia punya international cap satu je dengan Spain. Antara midfielder Spanyol yang paling berjaya di Liga England tetapi gagal dalam pasukan kebangsaan dia.